kehadiran hampir 1,5 juta manusia berada dalam keadaan aman, sehinggalah berlaku tembakan gas pemedih mata dan tindakan yang begitu ganas daripada pihak polis. Sekarang ini ada tuduh-menuduh. Siapa yang memulakan itu bukan punca. Soalnya, kalaupun orang ramai masuk ke dataran mereka, pihak polis hanyalah perlu menangkap, mengenal pasti orang yang masuk ke dataran mereka setelah kawasan itu mendapat larangan daripada pihak mahkamah. Kenapa perlu bertindak kasar sehingga mengejar peserta himpunan sampai ke Jalan Raja Laut, sampai ke belakang Masjid India, dan daripada YouTube yang kita lihat perilaku pihak polis membelasah anak-anak muda umur 20-an. Kita tidak sampai kita malu nak melihat YouTube itu kerana kita tidak menyangka sekasar itu yang dilakukan oleh pihak polis seganas itu. Polis bertindak demikian, ada berita angin yang bertiup di kalangan polis sendiri yang mencipta kabar angin itu untuk mereka bertindak ganas. Kononnya ada anggota mereka meninggal dunia. Kalau ia pun ada anggota mereka meninggal dunia, takkan polis boleh bertindak sebegitu rupa. Dan paling malang sekali dalam himpunan ini, wartawan juga menjadi mangsa. Ini satu perkara yang amat memalukan Malaysia kepada dunia. Dipukul wartawan, dirampas kamera, dibuang gambar dalam kamera itu. Ini perbuatan yang terlalu uncivilized, tidak bertamadun langsung. Sebab itu saya masih menegaskan Najib memang seorang pemimpin yang berjaya membuat transformasi daripada polis yang kurang ganas kepada paling ganas dalam sejarah menangani himpunan aman. Dan Perdana Menteri Najib Tun Razak dan Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab sepenuhnya di atas keganasan polis yang berlaku pada 28 April yang lalu. Kita amat mendesak supaya ditubuh Suruhanjaya bebas, menyiasat peristiwa bersih 3, keganasan dan puncak keganasan, dan daripada fact finding daripada Suruhanjaya bebas itu, kita harap kerajaan boleh bertindak membetulkan suasana dan keadaan dan imej polis yang begitu rosak kepada masyarakat sekarang ini. Mereka boleh tangkap, boleh gari, boleh bawa ke dalam truk, bawa ke balai polis soal siasat, kemudian bawa ke mahkamah jikalau mereka dapati ada kes untuk didakwa, untuk diremand. Itu SOP yang berjalan selama ini. Kenapa sekarang ini mereka tendang, mereka pukul, mereka tinggal? Mereka tendang, mereka pukul, mereka tinggal. Adakah ini SOP baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri di bawah Hishamuddin Hussein On tentang pelaksanaan tugas polis? Dan inilah yang rakyat ingin tahu, dan perlunya Suruhanjaya bebas untuk menerangkan keadaan ini. Kita lihat dalam YouTube yang begitu banyak dan aduan-aduan report-report polis. Mereka tendang, mereka sepak, mereka pukul walaupun dengan kayu. Yang lebih dahsyat lagi, polis trafik terlibat membelasah orang ramai. Membelasah 8 polis trafik misalnya memukul seorang anak muda tanpa belas kasihan. Apakah ini SOP baru di bawah Kementerian Dalam Negeri dan di bawah Perdana Menteri Najib Tun Razak? Saya tak nampak mereka berubah, tetapi kita berjanji kepada UMNO Barisan Nasional, jikalau tidak berlaku apa-apa perubahan, kita akan mengerahkan himpunan bersama kalau pihak NGO bersih bersetuju untuk mengerahkan 1 juta ummah pada masa akan datang. Dan saya yakin angka itu akan dicapai kerana kesedaran anak-anak muda rakyat Malaysia tentang hak asasi yang dicabul begitu dahsyat di bawah rejim Najib Mahyudin. Jadi kalau kita kata daftar pemilih masih tidak bersih, akses media kita tidak dapat, saya promise dan rakan-rakan NGO yang lain, kita akan menurunkan 1 juta ummah pada masa yang akan datang.
pihak Mediapass melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapass, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.